Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 亲爱的在主内的弟兄姊妹， ajaran kebangkitan adalah salah satu ajaran yang paling penting bagi kita orang Kristen. 关于复活的教育是对我们基督教最重要的一个教导。 Dan ini juga salah satu ajaran yang membedakan kita dengan agama-agama lain. 而这个教导使我们与其他宗教有所不同。 Mengapa begitu penting ajaran kebangkitan ini? 为什么关于复活的教育是很重要呢？ Kalau tidak ada kebangkitan, maka kita semua adalah orang-orang yang tidak punya pengharapan. 如果没有复活，那么我们将成为没有盼望的人。 Kita semua akan binasa karena dosa kita. 我们将因自己的罪而灭亡。 Tidak ada bagi kita hari esok. 我们将没有明天， Yang ada adalah kematian kekal. 有的只是永恒的死亡。 Kalau kita melihat di dalam Alkitab, banyak orang yang tidak percaya tentang ajaran kebangkitan ini. 如果我们看在圣经中，有很多人不相信关于复活的事。 Misalnya kalau kita melihat di zaman Tuhan Yesus ada kelompok Saduki. 就比如在耶稣时代有撒都该人， Bapak Ibu nanti baca kitab Injil akan menemukan kelompok Saduki. 如果弟兄姊妹读福音书，弟兄姊妹可以发现撒都该人。 Orang-orang Saduki ini bisa dikatakan juga kelompok pemimpin rohani di Israel. 这些撒都该人也是在以色列当中的宗教领袖。 Bahkan ada di antara mereka yang bisa menjadi seorang imam besar. 而且他们当中也有人成为大祭司。 Tetapi sangat disayangkan kelompok ini tidak percaya akan adanya kebangkitan. 但是很可惜，这些人不相信复活。 Kenapa mereka tidak percaya? 为什么他们不相信？ Orang-orang Saduki ini mereka mengandalkan akal, pengetahuan mereka. 撒都该人靠着自己的智慧和自己的聪明， Mereka punya prinsip sesuatu yang tidak masuk logika itu tidak bisa diterima. 他们有自己的原则，不合逻辑的他们不能接受。 Jadi orang yang sudah mati, secara logika mereka katakan tidak mungkin dia bisa hidup dan bangkit kembali. 于是死了的人，按照逻辑是不可能复活的。 Makanya kalau kita baca di dalam kitab Injil, mereka pernah bertanya kepada Tuhan Yesus. 所以，如果我们曾经读过福音书的人，我们发现他们曾经找过耶稣。 Kalau ada 7 bersaudara laki-laki, mereka meninggal. Lalu istri yang pertama nanti waktu mereka bangkit, siapa yang memiliki istri itu? 如果一个妇女她结了7个弟兄，如果她复活，那谁是她的丈夫？ Ini sebenarnya hanya sebuah serangan kepada Tuhan Yesus 这个其实只是要攻击耶稣， untuk mengatakan tidak ada kebangkitan. 避免逼他说没有复活的事。 Selain itu, kalau kita melihat pada zaman para rasul, khususnya Rasul Paulus, 然后我们再看使徒时代，特别是使徒保罗时代， ketika Rasul Paulus dia memberitakan Injil di Athena, 当使徒保罗在传福音在雅典的时候， nah Athena itu adalah ibu kota Yunani. 雅典是希腊的首都。 Itu Rasul Paulus dia sudah berbicara panjang tentang Injil Tuhan. 使徒保罗已经说了很多耶稣的 Ketika 福音， Rasul Paulus akhirnya berbicara tentang kebangkitan, 直到他提到了复活， orang-orang Yunani mengatakan lain kalilah kamu bicara itu. 希腊人说：“你下次再说吧。 Mereka meninggalkan Rasul Paulus. ”他们就离开使徒保罗了。 Kenapa orang-orang Yunani tidak percaya akan kebangkitan? 为什么希腊人不相信复活？ Orang-orang Yunani memiliki satu prinsip.
因为他们有一个原则， Sesuatu yang sudah musnah atau hancur tidak akan bisa dikembalikan. 一个已经破灭的、腐朽的，不可能再复活。 Jadi kalau seseorang sudah mati, tubuhnya sudah hancur, mereka mengatakan tidak akan mungkin dia bisa hidup dan bangkit kembali. 所以，如果一个人身体已经腐烂、腐朽，他怎么可能够复活？ Itulah kenapa orang-orang Yunani mereka tidak mau percaya tentang kebangkitan. 这就是希腊人不相信复活的原因。 Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang ini? 然后，我们现在这个时代是怎么样的呢？ Kita tahu juga di luar sana banyak orang yang tidak percaya akan kebangkitan. 我们知道，在外面也有很多人不相信。 Beberapa waktu yang lalu saya ada menonton satu video perdebatan. 前段时间我看了一个辩论的视频， Perdebatan antara Kristen dengan agama lain. 是基督徒和其他宗教人的辩论。 Dan orang yang tidak percaya ini, dia berusaha menjelaskan untuk menyangkal kebangkitan Tuhan Yesus. 不信的人，他想尽办法。 Kenapa mereka berusaha menolak akan kebangkitan Tuhan Yesus? 为什么他们会这么的拒绝、这么的否认主耶稣的复活呢？ Karena mereka pada dasarnya juga tidak percaya akan kebangkitan. 因为他们根本就不相信。 Tapi saudara-saudara, kita membaca di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus berjanji dia akan membangkitkan kita. 但是弟兄姊妹，我们读过圣经，我们读过主耶稣对我们的应许。 Pertanyaannya adalah, apakah kita percaya bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman? 问题在于，我们是否相信在末日我们将被复活？ Atau ada di antara kita yang merasa ragu? 或者在我们当中还有人在怀疑？ Mungkin kita berpikir, benarkah saya bisa bangkit kembali nantinya? 也许我们会想，我们真的能被复活吗？ Saudara-saudara, kita pasti akan dibangkitkan. 弟兄姊妹，我们一定能够被复活， Karena Tuhan Yesus yang menjanjikannya. 因为这是主耶稣亲自应许我们的。 Kenapa kita percaya pada perkataan Tuhan Yesus? 为什么我们要相信主的话？ Apa dasar keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus mampu dan pasti akan membangkitkan kita? 这种信仰有什么根基？ Inilah yang akan kita dengarkan di pagi hari ini. 这就是我们今天要听的。 Kalau kita melihat bacaan firman Tuhan tadi, 如果我们看刚刚读的经文， kita melihat konteksnya, yaitu Tuhan Yesus sedang menjelaskan tentang siapakah dirinya. 我们能够看到这里主耶稣在描述他是谁。 Tuhan Yesus barusan saja menyembuhkan seorang yang sakit di Bethesda. 主耶稣刚刚在毕士大医治了一个病人， Dan ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit ini, pas hari itu adalah hari Sabat. 而且那天恰好是安息日。 Orang-orang yang tidak suka dengan Tuhan Yesus, mereka menyerang Tuhan Yesus. 那些不喜欢耶稣的就攻击了他， Mereka mengatakan, kenapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? 他们就问耶稣：“你为什么在安息日，医治了病人？” Terlebih-lebih perkataan Tuhan Yesus yang menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. 再加上主耶稣的说法，就把自己和神同等化， Membuat orang-orang ini makin sakit hati. 让这些人更加反感。 Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku bekerja sampai sekarang sama seperti Bapa. 因为主耶稣这样说：“我父做事到如今，我也做事。” Jadi mereka katakan, lihat, dia menyamakan dirinya dengan Allah Bapa. 他们就针对他说：“看啊，他把自己当成神。” Lalu selanjutnya di ayat yang ke-21, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia memiliki kuasa. 然后在第21节中有记载，主耶稣
显现出他有能力复活我们， Kuasa yang sama seperti Allah Bapa. 就跟父神一样的能力和权柄。 Inilah dasar kita kenapa kita yakin pada perkataan Tuhan Yesus. 这就是我们的基础原因，为什么相信主耶稣的话。 Itulah alasan kenapa kita yakin bahwa Tuhan Yesus mampu membangkitkan kita. 这就是我们相信主耶稣能够将我们复活的原因。 Tuhan Yesus, Dia memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. 主耶稣有能力将死人复活。 Kalau kita membaca di ayat 21, di situ dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 如果我们看第21节，因为父怎样叫死人起来，使他活着，则也照样随自己的意思使人活着。 Lihat kata-kata sama seperti. 这里 Artinya persis. 照样、一样、一模一样。 Dikatakan Bapa bisa membangkitkan orang mati. 这里说父有能力将死人复活。 Tentunya kalau kita berbicara Allah Bapa bisa membangkitkan orang mati, kita tidak usah ragukan. 当然了，如果提到父有能力复活死人，我们不用怀疑。 Kita membaca bagaimana Tuhan menciptakan kita dari debu dan tanah. 我们读过上帝如何创造我们从泥土， Dan Dia menghidupkan kita dengan nafas. 也给我们吹了生命气息。 Dia memberikan kita kehidupan. 他赋予我们生命。 Selain itu kalau kita membaca di perjanjian lama, ada peristiwa-peristiwa tertentu bagaimana Tuhan Allah membangkitkan orang mati. 而且如果我们读旧约圣经，我们也看很多记载上帝如何复活死人的事。 Misalnya peristiwa anak seorang janda di Sarfat yang dibangkitkan oleh Tuhan melalui Nabi Elia. 就比如在撒勒法有一个寡妇的儿子死了，然后被以利亚先知复活。 Ketika terjadi kelaparan yang luar biasa karena hujan tidak turun. 当有饥荒，因为没有下雨， Lalu Nabi Elia pergi ke Sarfat. 然后以利亚先知去了撒勒法。 Lalu janda Sarfat ini membantu dia membuatkan roti bagi Nabi Elia. 这位撒勒法寡妇帮他收留，也给他做面包。 Tapi kita membaca anak janda Sarfat ini meninggal. 但是我们发现他的儿子死了。 Nabi Elia dia datang berdoa kepada Tuhan. 以利亚先知来到尸体面前，向神祷告。 Nabi Elia mengatakan, Tuhan kembalikanlah nyawanya ini. 先知以利亚说：“神啊，求你复活这位孩子。” Dan anak ini menjadi hidup kembali. 然后这儿子就再复活了。 Lalu kalau kita melihat lagi bagaimana Tuhan membangkitkan anak seorang kaya di Sunem melalui Nabi Elisa. 然后我们也看到神如何通过以利沙先知来复活苏念妇人的儿子。 Firman Tuhan mengatakan anak ini tiba-tiba mengatakan kepalaku sakit. 圣经记载，这个孩子突然说：“我头好痛。” Dan akhirnya dia meninggal. 然后他死了。 Lalu Nabi Elisa datang berdoa supaya Tuhan menghidupkan kembali anak ini. 然后以利沙先知来了，祷告神，求神复活这孩子。 Dan anak ini bisa hidup kembali. 这个孩子很神奇的复活了。 Jadi Allah Bapa adalah Allah yang maha kuasa. 所以父神是全能神， Dia bisa menghidupkan, dia bisa membangkitkan orang mati. 他可以将死人复活。 Bahkan di kitab Ulangan 32 ayat 39 dikatakan Tuhan yang menghidupkan, Tuhan juga yang mematikan. 甚至在申命记32章39节这样记载：神叫人死，神叫人活。 Dia sang pemberi hidup itu kepada kita. 他是赋予我们生命的主。
dan Dia berkuasa atas hidup kita. 他掌管我们的生与死。 Inilah pribadi Allah Bapa, Allah yang maha kuasa. 这就是神的本性，全能神的本性。 Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? 那主耶稣又如何呢？ Karena Tuhan Yesus mengatakan sama seperti Bapa. 因为主耶稣称自己与父同等， Bapa bisa membangkitkan orang-orang mati, maka di sini dikatakan demikian juga anak. 父能够将死人活着，那么照样子也可以。 Dikatakan demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 这里说，子照着他的意思使人活着。 Kata menghidupkan di sini artinya Dia memberi nafas dan Dia membangkitkan kembali. 使人活着，使人复活，在这里意味着赋予生命气息。 Kuasanya sama seperti Allah Bapa. 他的权柄与天父是同等的。 Banyak orang di luar sana mereka menyangkal bahwa Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa dalam hal keilahian. 很多人在外面说主耶稣和父不是同等的。 Mereka mengatakan Tuhan Yesus lebih rendah dalam hal kuasanya dibandingkan Allah Bapa. 他们说主耶稣跟父神比起来是低一级的， Mereka mengatakan Tuhan Yesus itu seperti Allah kecil saja. 就好比主耶稣只是小神， Dia tidak maha kuasa seperti Allah Bapa. 他不是全能的神，如父一样。 Tapi Tuhan Yesus mengatakan sama seperti Bapa demikian juga anak. 但是主耶稣说，父这样，子也这样。 Dia juga bisa menghidupkan dan membangkitkan orang-orang mati. 他也有能力将死人复活。 Kuasanya setara dengan Allah Bapa. 他的权柄和能力和父是同等的。 Kalau Bapa maha kuasa, maka Tuhan Yesus juga ada maha kuasa. 如果父神是全能，那么主耶稣也是全能的。 Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga sama seperti Bapa? 我们从哪里可以知道？ Saya rasa kalau kita baca kitab-kitab Injil, kita bisa melihat kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. 如果我们读福音书，我们就知道，主耶稣所拥有的能力。 Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan orang sakit. 他不只是医治了病人， Tuhan Yesus tidak hanya berjalan di atas air. 不只是在水面行走， Tuhan Yesus tidak hanya mengusir roh-roh jahat, 不只是追赶鬼神， tetapi juga Dia memiliki kuasa menghidupkan orang mati. 但是他也有能力复活死人。 Masih ingat cerita Lazarus? 还记得拉撒路的故事吗？ Lazarus sudah mati, 拉撒路死了， sudah dikuburkan, 被埋葬了， bahkan sudah bau. 而且发臭了。 Secara manusia tidak mungkin dia bisa hidup kembali. 按照人的理解是不可能被复活的， Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? 但是主耶稣对他做了什么？ Tuhan Yesus hanya berseru, Lazarus, keluarlah. 主耶稣只叫一声拉撒路出来， Tuhan Yesus hanya berkata-kata memerintahkan, Lazarus, keluarlah. 拉撒路只说一句命令：拉撒路，你出来。 Firman Tuhan mengatakan, Lazarus dia keluar dari kuburan itu, dia hidup kembali. 圣经记载，拉撒路真的从坟墓中出来，他又活了。 Bagi manusia mustahil bisa hidup kembali. 对人来说是不可能的， Tetapi ini adalah Tuhan Yesus 但是这提到的是主耶稣， yang memiliki kuasa seperti Allah Bapa. 是拥有如父一样的权柄。 Masih ingat juga cerita seorang anak dari janda yang ada di Nain. 还记得在那因城的寡妇的儿子的故事吗？ Anak satu-satunya, 就是独生子， harapan satu-satunya. 唯一的希望， Dan dia sudah mati. 而他死了， Dia mau dibawa untuk dikuburkan. 大家都抬去又把他埋葬了。
Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan mereka, 到主耶稣去见他们的时候， Tuhan Yesus membangkitkan anak ini. 主耶稣把这个孩子复活了。 Jadi Tuhan Yesus memiliki kuasa sama seperti Allah Bapa. 所以再次强调，主耶稣有能力复活。如 Kita 同 tidak akan bisa ragukan yang namanya kuasa Tuhan Yesus. 我们不需要怀疑主耶稣的能力， Bahkan kita melihat juga cerita anak Yairus. 甚至我们也读过雅鲁的小女儿， yang sudah mati. 她也死了。 Tuhan Yesus hanya mengatakan anakmu akan hidup. 主耶稣只说一句：“你的孩子会复活。 Dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan anak ini. ”而我们也看到主耶稣如何复活这个孩子。 Jadi kebangkitan orang-orang mati itu bukanlah sesuatu cerita dongeng atau karangan orang-orang Kristen. 所以复活的故事，这个教育不是传说， Ini adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. 这是真正会发生的。 Kita tidak boleh berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mustahil. 我们不要以为这是不可能的， Karena yang menjanjikannya adalah pribadi yang maha kuasa. 因为所应许的是那位全能神。 Bahkan Tuhan Yesus tidak hanya memiliki kuasa untuk membangkitkan orang mati. 而且主耶稣不单单有能力复活死人， Bahkan di ayat yang ke-22 di situ dikatakan dia memiliki kuasa, otoritas untuk menghakimi seluruh dunia. 而且在第22节他说他有能力有权柄审判整个世界。 Dikatakan Bapa tidak menghakimi, tetapi otoritas ini dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus 父不审判，而全交于子， untuk mengadili semua umat manusia. 来审判所有的人类。 Kalau dia hanya manusia biasa, dia tidak akan punya otoritas sebesar ini. 如果他只是普通人，他没有这个权威， Dia tidak hanya bisa menghidupkan, tetapi dia juga akan mengadili semua manusia. 所以主耶稣不只是能够将死人复活，他还有能力审判。 Kita semua umat manusia pada akhirnya akan menghadap penghakiman daripada Tuhan Yesus. 我们将来都会面对审判台， Hidup kita ditentukan oleh Tuhan Yesus. 我们的命运在主耶稣的手中， Tidak ada yang bisa lari dari penghakiman Tuhan Yesus. 没有一个人能够逃脱， Karena dialah yang memiliki otoritas sepenuhnya untuk menghakimi manusia. 因为权柄、权威在于他。 Jadi Tuhan Yesus memiliki kuasa yang bisa menghidupkan orang mati dan juga menghakimi manusia pada akhir zaman. 所以主耶稣有能力在末日复活我们。 Apakah kita masih meragukan janji Tuhan Yesus? 难道我们还怀疑主耶稣的应许吗？ Saudara-saudara, pada waktunya semua kita akan mati. 弟兄姊妹，时候到了，我们每个人都会死， Tidak ada yang bisa bertahan hidup selamanya di dunia ini. 没有一个就是永远活在世界上的。 Kita mungkin berusaha olahraga, minum obat. 我们也许每天锻炼，吃补药品， Tapi pada waktunya kita akan meninggal. 但是时候一到，我们也会死。 Ini bukan menakut-nakuti saudara-saudara, 这不是在恐吓弟兄姊妹， tapi ini adalah fakta pada akhirnya yang harus kita terima. 而就是我们必须面对的事实。 Ketika kita meninggal semua, 当我们所有人都死了， apakah kita yakin pada akhirnya kita akan dibangkitkan? 我们确信能够被复活吗？ Mungkin kita mengatakan tubuh saya sudah hancur. 也许我们会想，我的身体腐烂了。 Ada pertanyaan yang pernah diberikan kepada saya. 有一个问题曾经向我提问过， Mereka katakan bagaimana kalau tubuhnya tenggelam di laut dan tidak ditemukan?
如果人死在海里找不到尸体怎么办？ Atau terjadi kecelakaan yang di mana tubuhnya tidak ditemukan. 或者在交通事故上，然后尸体不完整怎么办？ Dalam berita yang baru yang viral, pesawat yang di Brazil 最近有新闻在巴西有降落一架飞机， jatuh dan 60 orang, sekitar 60 orang meninggal semua. 降落了，而所有的人61个乘客都死了。 Mungkin kita bertanya, apakah bisa dibangkitkan pada akhir zaman? 也许我们会问，真的能够被复活吗？ Saudara-saudara, kebangkitan bukan berbicara tentang logika kita. 弟兄姊妹，提到复活，不是在考验我们的逻辑， Tetapi berbicara tentang kuasa Tuhan. 而是在提到神的力量。 Dia mampu memberikan kita hidup. 他有能力将我们活着， Maka dia juga mampu membangkitkan kita pada akhir zaman. 那么他在末日也一定有能力将我们复活。 Dikatakan di ayat yang ke-23, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati bapa. 在第23节说，叫人都尊敬子，如同尊敬父一样。 Lagi-lagi tujuannya adalah untuk menyamakan dirinya dengan Allah Bapa dalam hal kuasanya. 目的是再次把主耶稣和父神同等。 Jadi kita tidak boleh mengatakan Bapa bisa membangkitkan orang mati. 所以我们不要说上帝能复活死人， Lalu Tuhan Yesus kita masih pikir-pikir bisa tidak? 但是主耶稣我们再想想能不能？ Dalam hal keilahian, kuasa, Tuhan Yesus setara dengan Allah Bapa. 在神性方面，主耶稣和天父是平等的。 Tetapi ada hal yang menarik dari perkataan Tuhan Yesus. 但是有一件有趣的事， Kalau kita baca di ayat 21 di kalimat terakhir, 如果我们看21节下半句， dikatakan anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. 是随自己的意思使人活着， Yang dikehendakinya. 随他自己的意思。 Pertanyaannya adalah siapakah orang-orang yang dikehendakinya? 问题是谁他愿意复活的？ Ini memberikan kita sebuah petunjuk bahwa tidak semua orang akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. 这方面告诉我们，不是所有人都能够被复活， Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. 只有随他自己意思的，他愿意的。 Kita bertanya pada diri kita, apakah saya salah satu orang yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? 我们问问自己，我们是主耶稣愿意的那一位吗？ Mungkin kita setuju Tuhan Yesus bisa bangkitkan pada akhir zaman. 也许我们认同主耶稣在末日能够复活人， Tetapi apakah kita termasuk orang yang akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? 但是我们是否其在其中？ Ada orang yang pernah bicara kepada saya. 有一个人曾经跟我说， Dia mengatakan Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat, bisa menghidupkan orang mati. 他说主耶稣能够行神迹，能够复活死人， Tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. 但是他照样不相信主耶稣， Dia tidak mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. 他不愿意接受主耶稣成为他唯一的主、唯一的救主。 Maka orang ini tidak termasuk yang dikehendaki oleh Tuhan. 那么这个人就没有包括主耶稣所愿意在的。 Jadi siapakah yang dikehendaki oleh Tuhan? 所以哪些人是主耶稣愿意复 Kalau 活 kita 的？ baca di ayat yang ke-24, di situ dikatakan, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku. 如果我们读24节，信我的又信差我来者的，就有永生。 Perhatikan kata-kata mendengar dan percaya.
我们要注意的就是听和信这个词。 Orang yang mau membuka hatinya mendengar Injil Tuhan. 只有那些愿意聆听、愿意相信主福音的人， Orang yang mau terima, percaya di dalam hatinya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat manusia. 只有那些愿意接受主耶稣，并且跟随他一辈子的人， Itulah orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. 就是这些人蒙神心意。 Itulah orang-orang yang akan memperoleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. 就是这些人在末日将被复活，将得到永生。 Jadi tidak semua orang bisa atau akan dibangkitkan pada akhir zaman untuk memperoleh hidup yang kekal. 所以不是每一个人在末日都能够获得复活。 Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tidak percaya kepada aku, kamu akan mati dalam dosamu. 主耶稣告诉我们：你不信我，你在你的罪中死。 Saudara-saudara, banyak orang mendengar tentang Injil. 弟兄姊妹，很多人听过福音， Bahkan keluarga kita yang sudah diinjili berkali-kali. 甚至我们家人很多次都被传讲福音了。 Mungkin kita pernah injili seseorang berkali-kali. 也许我们曾经向一个人传讲福音，反复的传。 Kadang-kadang kita bisa merasakan sudah bosan untuk pergi cerita Injil. 而且有时候我们感觉到不想去了。 Ada satu orang yang kadang-kadang pergi penginjilan kepada orang ini bersama dengan Diakon Johnny Tan. 我们当中有一个曾经和尤尼丹哲社去传讲福音的， Sudah sering dia dengarkan tentang Injil. 他经常听了福音。 Suatu kali kami pergi ke rumahnya. 有一次我们到他家去， Lalu Pak Joni bilang, kita tenang dulu, saatnya Los Jansel mau cerita tentang Injil. 尤尼哲社说：“那我们保持安静，让江搜传道来传讲福音。” Orang ini mengatakan, ya saya sudah tahu Tuhan Yesus ini dia Allah, dia telah mati, dia telah bangkit, dia adalah juru selamat. Saya sudah tahu itu yang mau diceritakan kan? 然后这个人就打断我们，他说：“我知道了，主耶稣就是神的儿子，他死了，他复活，你们不就要说这些吗？” Kadang-kadang kalau mau penginjilan seperti demikian, saya sendiri merasa, lalu apalagi yang saya mau bicarakan sama dia ya? 有时候讲社传道会感觉到，那还有什么我能说的？ Jadi kadang-kadang dalam hati saya Tuhan, ya hanya Roh Kudus mula yang menggerakkan hatinya. 有时候我心中只能祷告，愿上帝的圣灵来触动他的心， Secara pengetahuan dia sudah tahu. 因为基本上他都明白了。 Banyak orang di luar sana sudah tahu tentang Injil. 外面有很多人已经知道了， Tetapi tidak hanya mendengar saja. 但是这里说不只是听， Dikatakan di ayat yang ke-24 tadi, mendengar perkataanku dan percaya. 听我的话又信的人， Banyak orang mau dengar tetapi belum tentu hatinya mau percaya. 很多人愿意听，但是不一定能够相信， Belum tentu dia bisa menundukkan hatinya untuk terima Tuhan Yesus. 不一定他能说服自己来接受主耶稣。 Ini sungguh-sungguh membuat kita menjadi sedih. 这有时候让我们感觉到难过。 Kenapa orang yang sudah lama dengar tentang Injil tetapi dia belum mau percaya? 为什么那么长时间听了福音还不愿意接受主？ Orang-orang ini tidak akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. 这些人不会被复活，不会获到永生。 Pada akhirnya mereka akan dihukum oleh Tuhan karena dosa. 而最终他们会因自己的罪而受审判。 Dikatakan orang yang tidak mau percaya dia akan dihukum oleh Tuhan. 这里写着，不相信主的会将面对审判。
Jadi siapakah yang dikehendaki oleh Tuhan itu? 所以是哪些人是耶稣愿意接受的呢？ Hanya yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. 就有那些真心相信主的人。 Coba kita lihat diri kita sendiri. 我们查考一下自己， Jangan hanya kita menjadi orang yang duduk di gereja, 我们不要只当做一个坐在教堂的弟兄姊妹， tetapi kamu datang di sini hanya untuk ikut-ikutan saja. 我们不要做来只是跟随而已。 Periksa hati kita sendiri. 我们审视一下自己的内心， Apakah saya termasuk orang yang dikehendaki oleh Tuhan itu? 我们是否是主耶稣喜悦的那群人呢？ Saya harap kita semua sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. 当然，我希望我们所有都真心相信主的人。 Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup di ayat yang ke-25. 在第25节这样记载：死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。 Sekali lagi mendengar suara Injil. 再强调，听到神儿子的声音， Dan dikatakan dia akan memperoleh hidup yang kekal. 而这个人将获得永生。 Ketika kita percaya Tuhan Yesus, 当我们相信了主， kita menjadi manusia baru. 我们变成被更新的人， Kita memperoleh pengampunan dan jaminan hidup yang kekal. 我们获得了赦免和永生。 Dan tidak hanya sampai di situ. 而不仅仅是这样， Pada akhir zaman kita akan dibangkitkan kembali. 到了末世，我们被复活， Kita akan hidup kembali 我们再次起来， dan kita akan hidup selama-lamanya. 而永远的活着。 Saudara-saudara, kita semua adalah orang-orang yang akan dibangkitkan. 我们都是将来要被复活的人。 Mungkin di dalam dunia ini kita penuh penderitaan, 也许在这世界上，我们充满了痛苦， terutama bagi kita yang sering sakit. 特别是我们经常生病的人。 Kita mungkin berpikir mau sampai kapan sakit penyakit ini berhenti. 我们也许会问，要到什么时候这个疾病会消失？ Kita sudah kelelahan, sudah capek menjalani rasa sakit ini. 我们已经很疲惫了，面对这些疾病和软弱。 Tapi saudara-saudara, ingat kita akan dibangkitkan. 但是弟兄姊妹要记住，将来我们能被复活。 Ketika kita dibangkitkan, maka semuanya berubah sempurna. Kita tidak sama lagi seperti di dalam dunia ini. 当然了，到被复活的时候，一切都不一样，一切更完美。 Kalau di dalam dunia ini, fisik kita ini punya banyak kelemahan. 如果在这个世界上，我们的肉体有很多毛病， Tetapi ketika kita dibangkitkan, kita akan memiliki tubuh yang sempurna. 但是到复活那一天，我们拥有的是荣耀的身体， Kita tidak akan bawa lagi sakit penyakit yang kita alami di dunia ini. 不会再有任何疾病。 Di sana adalah tubuh yang sempurna. 在那里是一个完全完美的身体， Tidak sebentar-sebentar sakit kepala 不会时不时就头痛， atau lutut kita tidak kuat. 或者膝盖没有力气。 Di sana kita akan memiliki tubuh yang sempurna. 在那里，我们将拥有完美荣耀的身体。 Atau kalau kita orang-orang yang susah dalam kehidupan kita sehari-hari, 或者，如果在世界上我们是很穷困的人， karena masalah ekonomi kita, 因为经济的问题， atau mungkin kita dianiaya karena Kristus, 或者因为在基督而受逼迫， kiranya kita ingat bahwa kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. 我们要相信，有一天我们能够被复活。
Di kitab Wahyu pasal 21 dikatakan tidak ada lagi tangisan. 在启示录21章那里记载，再也没有嚎啕大哭， Tidak ada lagi duka cita. 再也没有悲伤， Yang adalah sukacita selama-lamanya. 有的只有喜乐。 Coba kita bayangkan betapa indahnya, mulianya ketika kita dibangkitkan. 我们设想一下，如果我们将来被复活，那可多好呀！ Bukankah inilah yang kita nanti-nantikan? 这不就是我们一直盼望的吗？ Kita sudah mau cepat-cepat berlalu di dunia ini. 我们要赶快在世界上消失， Karena mungkin banyak pergumulan kita. 因为可能面对种种的挣扎。 Tetapi kita harus kuat, kita harus dihiburkan di dalam Tuhan. 但是我们要坚定， Dengan cara mengingat akan kebangkitan pada akhir zaman. 通过纪念在末日的复活， Di sana semuanya tidak ada kelemahan. 在那里再也没有软弱。 Kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam penuh kebahagiaan. 我们将永远喜乐与主同在。 Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, 所以不管我们现在面对什么问题， kita harus ingat kita punya janji pengharapan yang kekal. 我们要记住，我们是有盼望的人。 Kita ingat ada waktu nantinya kita sempurna. 我们要记住，将来有一天我们能够获得完美的生命， Karena Tuhan Yesus akan bangkitkan kita semua. 因为主耶稣有能力把我们都复活。 Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita, 所以今天的道告诉我们， Tuhan Yesus mampu dan pasti akan bangkitkan kita semua. 主耶稣有能力，一定有能力将我们复活， Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. 因为他是全能神。 Tapi yang paling penting kita harus pastikan diri kita sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. 但是有一个要确保的，我们要真正相信他。 Dan kalau ada keluarga kita yang belum percaya, juga kita injili. 而且如果我们还有家人、亲戚还未信主的，我们向他们传讲福音， Supaya mereka juga memperoleh pengharapan ini. 让他们也能获得这个盼望， Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, 来过日子。 mari kita ingat selalu janji akan kebangkitan ini. 我们要经常记住主耶稣对我们的应许， Segala penderitaan di dunia ini 在世上一切的艰难， akan berlalu pada waktunya. 到时候都会过去。 Kita akan berada di dalam tubuh yang sempurna pada waktunya. 我们会以荣耀的身体复活， Dan hati kita penuh sukacita. 而我们的心中是充满喜乐的。 Hati kita dikuatkan dan dihiburkan. 我们的心被坚固、被鼓舞， Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. 让主耶稣祝福我们大家。 Mari kita bersatu di dalam doa. 我们一起祷告。 Bapa kami yang ada di surga, 我们在天上的父， kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan 我们很感谢你讲的道， yang menghibur dan menguatkan kami 你的话语坚固了我们，给我们力量。 bahwa pada akhir zaman Tuhan akan membangkitkan kami semua. 因为在末世，我们有保障，你将使我们复活。 Segala penderitaan kami di dunia ini 我们在世上所面对的一切困难， akan berlalu pada waktunya. 到时候都会过去。 Kami akan berada di dalam tubuh yang sempurna 我们将以荣耀的、完美的身体复活， karena kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. 因为我们是真心相信你的。 Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. 求主赦免我们一切罪恶过犯。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉主耶稣基督的名， Amin. 阿门。